Hai, Assalamualaikum Cik Sabrina Muhammad. Apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Dia dekat rumah ke tu? Ya. Oh, ya. Okey, pertama sekali saya mewakili NS Digital nak ucapkan ribuan terima kasih dekat Cik Sabrina sebab sanggup luangkan masa bersama kami pada malam ini. Terima kasih. Sama. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Cik Sabrina boleh panggil saya Muhammad Afiq. Nama saya Muhammad Afiq. Cik Sabrina boleh panggil saya Afiq ataupun Apek. Okey, tetapi Cik Sabrina selesa untuk saya panggil Cik Sabrina apa ya? Sabrina, ya. Sabrina je ya? Ya. Okey. Baiklah, untuk topik L&L Season 2 pada malam ini, Fashion, Passion and Career. Dan bagi viewers yang ada soalan nak tanya, bolehlah korang tinggalkan soalan-soalan korang di ruangan komen di bawah. Okey, Cik Sabrina, boleh kita mulakan? Boleh. Alright. Boleh tak Cik Sabrina kongsikan serba sedikit tentang latar belakang Cik Sabrina sendiri? Okey, nama penuh Siti Nur Sabrina binti Muhammad. Berasal daripada Bangi, Selangor, berumur 21 tahun dan sedang mengambil jurusan undang-undang. Ya. Oh, jurusan undang-undang. Di UiTM mana tu? UiTM Shah Alam. Oh. Cik Sabrina ada berapa adik-beradik? 3. Saya bongsu, 3. semua perempuan. Faham. Oh, semua perempuan? Wah, Ya, mesti semua seronok perempuan. lah ayah Cik Sabrina. So, semua perempuan kan? Alright. Seperti yang kita tahu, Cik Sabrina ni bukan sahaja seorang hijab stylist, bahkan Cik Sabrina ni seorang makeup guru dan juga pernah dinobat sebagai Selangor and Wilayah 2018 Miss Kebaya. Jadi kita orang nak tahu juga apa cabaran kita orang nak tahu juga apa perjalanan, macam mana serba sedikit perjalanan Cik Sabrina untuk jadi seperti sekarang dan di mana Cik Sabrina belajar untuk bermakeup. Okay, macam sebenarnya kan semua orang macam I started everything, macam semua orang kenal Sabrina this year kan. Tapi sebenarnya I started 4 tahun yang lepas, which is betul-betul after SPM. After SPM je, Sabrina dulu tak pandai makeup tau. I tak tahu apa-apa pasal makeup. I tahu pasal lipstick, blusher, foundation, macam concealer, primer, apa lagi, setting spray, semua benda lah tu semua tu kan. So I started semua tu after SPM. I study, like buka sendirilah, minat kan, buka YouTube sendiri, tengok, belajar tutorial semua. And then for itu makeup lah I practice at home. Tapi memang sendiri, saya memang seorang yang macam berseni. Saya memang suka melukis, mewarna semua tu. So makeup tu macam senang lah juga sebab dia melibatkan tangan seni juga kan. And then for my modelling, sebab tak tahu, I rasa semua perempuan kot bila tengok orang yang macam confident bila berjalan, catwalk semua, kita semua macam wow, bestnya nak jadi jugalah macam tu. Mesti tengok orang cantik macam confident dulu. So right after SPM, I macam join semua Facebook punya groups, diorang search talent, model. So dulu Sabrina ada je masuk fashion show dekat KL, masuk iklan dekat TV, pernah je banyak kali. Tapi dulu macam tak dikenali sangat. So I bukan started this year, I dah start lama dah, 4 tahun lepas. So it took me 4 years to become who I am right now. So yeah. Nak tanya juga, Cik Sabrina ni memang daripada dulu ke nak minat untuk jadi seorang model dengan jadi hijab stylist ni? Hijab stylist tu macam baru-baru je. Tak tahulah, I rasa macam I pakai tudung. I think because I memang seorang yang berseni. So memang bila nak buat something tu memang suka create sendirilah kan. Tapi orang macam wow, amazing. So that's why I dikenali sebagai hijab stylist on Instagram. Model ni sebenarnya I tak sangka boleh jadi sebab I'm just tall but I'm not like skinny or fair. I'm very big and tall and tan. Tapi 2020 ni macam orang cari something different, you know. So kebetulan pula Sabrina dah already on that path. So orang pun macam dia ni macam boleh become someone. So rezeki lah, memang opportunity semua ya.
Betul, Alhamdulillah rezeki. Okay, nak tanya juga, yang masa Cik Sabrina join Selangor and Wilayah 2018 Miss Kebaya tu, siapa yang suggest masa tu untuk Cik Sabrina join pertandingan tu? Macam mana masuk daripada sejak form 5 lagi dah tengok competition apa yang boleh masuk semua. Dulu yang masuk pencarian wanita Melayu tapi I tak menang. That was my first pageant. I dapat semi finalist je. But then I ada kenal macam senior pageant queens yang masuk Miss Kebaya. So I pun masuk Miss Kebaya. Besides Sabrina memang suka pakaian traditional. So kebaya is something yang I sendiri minat. Lepas tu bila masuk tu Alhamdulillah dapat. Diorang macam, sebab kat sana tak ramai orang yang diorang macam cari someone beauty brains. Tapi masa my batch ramai sangat beauty and brains. Ada yang doktor, ada yang accountant, ada yang lawyer, betul pun ada. So another value yang Sabrina pegang sampai sekarang is beauty, brains and also kindness. Sebab tak ramai orang yang macam beauty with brains tapi diorang punya moral value ke kindness diorang macam tak berapa sangat. So something yang I rasa macam I'm very special. And also Miss Kebaya tu pageant tau. Dia pageant. So dia bukan saja tengok dari segi your looks but also your values, your brains. Dia tanya soalan-soalan yang very macam hero remaja. Dia tanya soalan-soalan yang macam pesan negara kan. Macam tu lah pageant. Alhamdulillah I'm the first hijabi yang menang pertandingan tu. Alhamdulillah. Mungkin masa tu rezeki Cik Sabrina kan? Yes, okay lah. Betul. Nak tahu juga sepanjang Cik Sabrina menjadi seorang hijab stylist yang berjaya ni, nak tahu apakah cabaran terbesar Cik Sabrina pernah lalui sampai ke tahap ni? Cabaran terbesar? Ya, cabaran yang sukar untuk Cik Sabrina lalui. Cabaran macam I had a lot of supporters. Tulang belakang memang my family lah yang support. My family support I sangat-sangat buat benda ni. Tapi yang penting is your studies first lah, of course. I think cabaran besar is to balance kot dua-dua. Balance studies and also hobby ni. Cabaran dia just time, masa. Jadi macam Cik Sabrina cakap tadi, Cik Sabrina sukar untuk untuk membalancekan antara dua tu. Jadi macam mana nak tahu juga sepanjang karier Cik Sabrina menjadi seorang model ni, ada tak tips-tips untuk Cik Sabrina menjadi seorang model dan hijab stylist yang berjaya ni? Tips. I rasa confidence is key. You kena pakai everything with confidence sebab kadang-kadang bila pakai baju tu biasa je, but then bila you have confidence you macam perasan sekejap tiba-tiba baju tu nampak cantik. And also do not make macam I always feel like I'm not skinny enough for the industry or like not fair enough for the industry. Tapi you're wrong because sebenarnya orang hire you because of that. And if you ever get rejected by a company or a brand sebab your hair ke or your body ke, that means that's not the brand for you. You pun tak naklah work with a brand yang discriminate or whatever. You want to work with a brand that caters to all skin color, caters to all body types. So for my tip is to believe in yourself and keep going and never stop. Yeah. Okay, betul juga sebab bagi saya lah untuk untuk mencapai apa yang kita nak tu, kita perlulah terus buat. Walaupun kita fail hanya sekali, tak bermakna kita adalah failure. Dan kita kena terus buat. Okay. Yes, betul. Okay, nak tanya jugalah. I mean macam ada tak soalan-soalan nak tanya dekat Cik Sabrina ni? Tadi saya nampak dia kata Sabrina is like my girl crush, so gorgeous. Ya, betul. Cik Sabrina memang nampak kelihatan seri. Baru lepas solat Isyak ke ni? Belum Isyak, Maghrib baru. Oh ya ke? Tapi memang wajah Cik Sabrina sangat cantik lah pada malam. Terima kasih. Okay. Nak tahu juga sepanjang karier Cik Sabrina menjadi seorang model ni, ada tak pengalaman yang Cik Sabrina sukar untuk lupakan sampailah sekarang? Pengalaman yang buruk ke baik?
Kalau boleh kongsikan dua-dua lah. Okay, buruk tu buruk tu ada satu. Tapi okay, buruk tu ada satu. Probably because of my size jugalah. Kan biasa I sampai dekat satu brand ni, diorang panggil I untuk photoshoot. Lepas tu diorang sediakan I baju. Lepas tu diorang tengok I, dia macam terkejut. Dia macam, oh Sabrina, besar juga awak ni, tinggi juga awak ni. Terus I macam and then dia kata, saya tak tahu lah muat ke tak baju ni. Lepas tu ni photoshoot outdoor, so diorang bawa baju tu je. So baju tu size S. So I macam, kenapa dia pakai size S? Gila. Sorry, am I supposed to say that? Okay, anyways. Lepas tu diorang macam, oh sorry lah Sabrina, biasa influencer semua kecil-kecil sebab diorang selalu high influencer kan. Saya macam, I macam pelik lah, terima kasih, I dalam gambar nampak kecil ke. So biasa I pakai lah juga, tapi lalas macam diorang tak post pun gambar tu sebab I rasa tak sesuai lah kan perempuan berhijab pakai baju ketat-ketat. But then after that, diorang hire lagi, diorang panggil lagi, lepas tu diorang keluarkan line yang baju yang more loose, more free. Kalau baju-baju besar-besar, Sabrina, diorang akan hire Sabrina. Sebab kadang-kadang baju yang besar atau baju yang panjang, labuh, orang yang kecil tak sesuai pakai. So diorang akan maksudnya diorang dapat cater lah to all shapes and sizes. So Sabrina pun macam, okay tak apa, this time I pun lupa nak bagi tahu you size apa. Tapi sampai sekarang lah Sabrina sebenarnya macam traumatized jugalah, macam oh my god, am I really that big? Tapi tak pun, diorang je just dah terbiasa dengan size orang lain. Dia pun lupa, patutnya diorang tanyalah I size apa kan. Macam lah, tu je. Ya betul, sepatutnya diorang discuss dengan Cik Sabrina dulu kan sebelum buat benda tu. Kau tak macam Cik Sabrina kelang kabut macam nak cari baju lain. Ya, Kan? I pula first time lagi, so macam tak tahu apa-apa. Oh, that time first time. Okay, nak tanya juga, first time tu masa tahun bila tu? Masa Cik Sabrina jadi model tu? Photoshoot. Photoshoot baju tahun ni baru lagi bulan, betul-betul sehari sebelum PKP. Bulan berapa tu? So maknanya tahun ni lah Cik Sabrina first ambil gambar semua tu. Wah, sampai ke Nona Cik Sabrina. Memang saya amazed dengan Cik Sabrina. Sebab Cik Sabrina memang push hard untuk dia sampai sekarang. Sampai keluar TV pula tu. Ya, I started tahun ni I ada 5,000 followers. January 5,000. Followers di IG Ya, 5,000. January 5,000. Lepas tu tiba-tiba macam tu lah. Tapi saya pun ada jugalah stok-stok Cik Sabrina dekat TikTok itu. Memang saya macam idolakan lah Cik Sabrina. Walaupun Cik Sabrina ni perempuan, tapi saya memang amazed dengan how Cik Sabrina motivate diri sendiri untuk jadi yang terbaik sampailah sekarang. Okay, kita nak baca soalan daripada komen daripada Hana Hasdinas. What's your favourite night routine? My favourite night routine? Tidur. Maksudnya sebelum sebelum Cik Sabrina tidur lah. Okay, I like to macam skincare ke. Kalau I memang take my time, I akan wash my face, pakai moisturizer, pakai face mask, pakai face mask dulu baru moisturizer. Yeah, that's pretty much it. Tu je, nothing much. But I take my time lah. I memang take my time pakai moisturizer semua, dab kat muka, lepas tu tengok ada apa dekat muka. Obsessed dengan diri sendiri. Faham. Masa Cik Sabrina cakap tadi tu, yang Cik Sabrina letak semua moisturizer semua tu, Cik Sabrina lebih memilih kepada brand-brand yang mahal ataupun brand yang macam orang kata murah tapi pun berkualiti, orang cakap like that? Faham. Dulu Sabrina ada jerawat tau. So it's different tau. Skincare orang yang berjerawat, skincare orang yang tak ada jerawat, different. Dulu saya pernah pakai Eucerin untuk tenangkan my jerawat and tutupkan my pores. Tapi after dah tak ada jerawat tu, you cannot wear Eucerin. I pakai produk yang simple-simple je. I pakai apa nama tu? Safi. Safi is a good brand. Safi is a really good brand. And then I pakai apa lagi? Tapi one of the brands I remember Safi lah. I beli the whole set.
is good for you. Ya. So mana-mana yang nak wajah seperti Cik Sabrina ni bolehlah ambil tips itu tadi. Okay, Cik Sabrina, Cik Sabrina ni seorang student law di UiTM Shah Alam kan? Yeah. Okay, jadi nak tanya macam mana Cik Sabrina bahagikan masa Cik Sabrina as a student and jadi seorang model juga? Okay, ramai orang tanya kan, tapi I dulu malu nak jawab. Tak tahu kenapa malu nak jawab sebab takut bunyi klise. Sebenarnya one of the things yang saya pernah jaga is my solat. Itu sangat penting. Kalau solat you tunggal langgang, you punya masa pun you tak pandai manage. Sebab benda paling basic is to manage your solat. Kalau you solat lambat ke apa ke, that means your time management tak betul. Once you dapat practice solat, I pun tak adalah solat azan terus solat. I pun solat like, oh dah Zohor, sekejap, pukul 2 lah solat. You know, like that lah. But when you manage your time to do your prayers, eventually you will have the time you'll be able to manage your studies and also your studies. Studies and also your hobby. Yeah. So solat is very important. Betul-betul. Ya. Sebab saya pun pernah dengar juga dekat ceramah orang kata solat ni adalah segala orang kata cara untuk kita baiki semua kita punya attitude, how kita nak manage ourselves to be disciplined. Ya, betul? Betul. Sini ada soalan daripada Amirah Mawa .d. How do you juggle between modeling and study? Jaga. Okay, besides the solat is my timetable. I have a timetable. I have a timetable. I write everything yang mana yang penting I akan letakkan. Tak tahu lah, basically your studies tu, kalau you rasa okay, one thing I malas nak ulang kaji. I malas gila untuk ulang kaji. So bila dalam kelas, I selalu kata, lepas ni tak nak belajar, sekarang kena fokus. Sebab lepas ni malas gila nak baca topik ni. So usually dalam lectures, kalau dalam lectures, I try my best to be present. I akan borak dengan lecturer, akan be present. Sebab habis je laptop tu kan orang biasa record suara. Oh no, I'm not that type yang akan tengok balik. I'm malas gila. So at that time lah I kena fokus gila. Tak kisahlah kan dulu physical boleh lah I macam rasalah macam present juga dengan lecturer, tanya soalan semua. Tapi sekarang ni when I'm online, I akan ngantuk. So I will like naik turun tangga, akan duduk bawah jap, akan buat workout ke, like you have to do something untuk tak mengantukkan diri. Sebab kalau you duduk kat meja online dengar je, sumpah mengantuk. So I try my best to be present, tapi I tahu once habis je laptop tu, terus pakai makeup, buat video, pergi photoshoot. So that's how. And also another thing is I like to reward myself. I macam kadang-kadang rasa bersalah. Macam tak nak post video selagi kerja tak siap. Nanti my groupmates ingat I ni main buat video je, buat assignment tak nak. So betul. Push lah. Ya, sebab ada pun ada juga macam yang baru-baru ni model yang baru nak jadi model ni pun dia macam busy dengan model je sampai terabaikan dia orang punya pembelajaran. Jadi macam Cik Sabrina pandai membaikkan masa Cik Sabrina. Dan betul juga apa Cik Sabrina cakap tadi. Kalau kita ngantuk, eloklah kalau kita pergilah cuci muka ke, kita ambil some food ke, drink untuk kita makan, kita minum supaya kita tak tertidur time kita dalam pembelajaran. Sebab jika kita tertinggal apa yang madam ataupun sir tengah cakap dekat masa kita tengah belajar, kita macam susah untuk faham tau. At least bila kita ada dalam kelas tu and kita fokus, kita boleh tanya soalan kat diorang, and then bila tak faham kita macam boleh tanya kawan-kawan. So kalau kita terlepas macam mana nak tanya kan. Alright. Ada soalan dekat sini juga daripada Izzat Farzana. Dia kata please give tips on how to pose for picture. Macam nak posing dalam picture. Okay, kalau selfie okay, cepat screenshot ni satu. Lepas ni dua. I selalu posing kalau posing gambar macam bahu tu macam tangan. Yeah. Gitu. Yeah. Gitu. Yeah.
So Zat Fazana boleh lah cuba macam Cik Sabrina bagi ni tadi, dia buat macam ni, buat macam ni. So apa-apa pun sebenarnya itu bermula daripada confident kita lah. Ada soalan daripada Fatimah Ardini. Macam mana Sabrina terfikir untuk buat konten di TikTok? Okay, my first TikTok adalah bulan November November tahun lepas. Masa tu TikTok tengah rempit lagi. No offense. Okay, it's okay because I make TikTok so I can say it. Masa tu TikTok tengah rempit sebab dia tengah lagu yang rindu yang benda tu yang Kenny semua tu kan. Lepas tu I being, yeah, you know that one. I being macam bodoh-bodoh sikit lah kat campus. Me and my best friend kata, jom buat TikTok. Kata TikTok, download cepat. So we downloaded TikTok. Kita orang buat. And then it went like, lah viral. It had like 1,000 viewers je. Bagi kita orang macam, banyaknya. Padahal like 1,000 is like, sebenarnya kat TikTok 1,000 is like, biasa je. Sekarang lah, biasa je kan. Lepas tu, after that, I started doing TikToks and I gained a lot of followers. Lepas tu, I rasa bersalah sebab I had like 5k, 13k followers waktu tu. Tapi I tak post apa-apa. So, I just did it lah. I buat, mula-mula I started with comedy. I buat lawak. Masa tu, my followers bukan locals. My followers from other people from other country. And then, bila dah start PKP ni, baru locals started downloading TikTok. And baru orang macam, wait, you Malaysian right? Wait, you bukan Sabrina ke? And then my kawan-kawan started doing TikTok. Lepas tu, mula dia macam judge gila TikTok. Dia macam, dah rempit. But I'm not rempit. So when I do it, it's okay. So and then when everyone's doing it, so it's not rempit anymore. But yeah, I started off as being I wasn't rempit. I just did it for fun. And then a lot of people followed me for some reason. And then I felt bad. So I started creating content. And that's how I started doing TikTok. Tapi sekarang tak ada masa dah nak buat TikTok yang content. Sekarang saya nak buat TikTok yang macam girl tudung macam tu je. Tapi mula-mula I started with comedy lah. Comedy, Sebab saya pun ada start juga Cik Sabrina. Dulu macam masa zaman sekolah Cik Sabrina join untuk kontes berlakon semua. Kan? Ya. Okay, Cik Sabrina, yang masa Cik Sabrina cakap TikTok Cik Sabrina ramai orang-orang like that time. Masa tu konten apa yang Cik Sabrina buat time tu? Maksudnya macam apa yang buatkan orang tarik apa yang orang buat benda konten tu jadi tertarik? Macam mana nak menarik orang punya perhatian dalam membuat TikTok tu? I was famous for Muslim jokes. So basically memang pasal macam haram polis ke atau something yang macam memerli funny. Bagi us it's funny lah, macam kahwin empat ke. I buat lawak macam tu je. Tapi semua orang bagi masa tu TikTok tak buat lawak macam tu lagi. Diorang tak buat lawak, diorang just like lip sync or whatever. Tapi I did like jokes, so that's why people were like interested and tertarik because I didn't do dancing. No dancing. It was more to lawak-lawak. So that's why I guess that's why orang macam tertarik kot. Sebab jarang orang buat comedy but Muslim version like that lah. Yeah. Okay. Ada soalan daripada Aina Adrana nak tanya untuk Cik Sabrina, macam mana nak elakkan dari kena scam? Sebab sekarang ni kan ramai orang tahu kalau nak jadi model ni bukan benda yang senang. Macam nak cari benda yang betul tu macam kadang-kadang kita kena tipu jadi model kan. So macam mana nak elakkan daripada benda tu berlaku? Usually for me, I akan satu, brand tu memang kita dah kena kenal. Second, orang tu dah pernah photoshoot my kawan kita atau kita punya kenalan lah. Like she might not be a model but she might be our usually masa dulu before I photoshoot dengan brand, I photoshoot dengan photographers, and these photographers I akan mula macam fishy lah, macam diorang buat tak gambar I. Like that's so weird right? Tapi diorang bagi tahu lah yang diorang akan photoshoot kat mana. Lepas tu I kata I nak bawa my friend, boleh ke tak? Biasanya I bawa my guy friend lah.
saja, mula test je boleh bawa kawan lelaki tak, supaya dia macam takut. Tapi dia macam okay boleh, then I macam oh okay, that means it's real lah. Sebab banyak tau case yang perempuan photoshoot. Also, never ever photoshoot with a guy indoor. Always photoshoot outdoor ataupun dekat studio yang betul, and always ajak your kawan. Like I tak pernah photoshoot seorang-seorang, always dengan kawan. Kecuali kalau brand tu memang I dah kenal and brand tu memang dah famous, I pun selalu photoshoot situ, then okay lah. Jadi dengar tu pada para yang nak jadi model. So korang bolehlah ambil tips tadi daripada Cik Sabrina. Yelah, sebab betul juga kita kena ada teman. At least adalah ajak lelaki supaya kalau apa-apa jadi dia boleh bagi tahu. Ya, betul. Betul. Okay. Mesti ramai penonton kita malam ni nak tahu about goals dan achievement Cik Sabrina for your future. So boleh tak Cik Sabrina kongsikan? Doing modelling is not my full time. I'm not planning to do full time. But being sebagai seorang, how do I say this model macam photoshoot baju tu tak, tapi model dari segi menjadi insan dan contoh pada orang lain, yeah, probably. I'm not doing this forever. My achievement right now is to, sebenarnya achievement kecil je, nak 10k je followers sebenarnya. Tapi tiba-tiba dah terlebih pula. Right now I dah bersyukur je, tak kisahlah berapa pun. As long as I have, alhamdulillah, all of my people that follow me semua positif. I tak ada kena macam, tak ada orang jahat ke. My DMs pun semua orang yang positif, tak ada 3 orang nak ngorek ke, alhamdulillah. So my next achievement is to, I sekarang ni tengah part tahun ketiga, going to part 6, 7, 8 I can graduate after, so another 1 year and a half. So I'm planning to habis my degree and then probably work, I don't know, maybe work as a lawyer. So maksudnya Cik Sabrina nak bekerja sebagai lawyer, and kerja sambilan Cik Sabrina untuk jadi seorang model lah. Macam tu ke? To be honest, I don't think modelling is going to last. I rasa not forever kot. Why? You have a talent though. You have a talent. Sumpah I kata, you have a talent, you have a face, and you know how to posing. So do you want to quit that? I don't know yet. I don't know where this is going because I don't see myself sampai tua about modelling. Because I'm a very professional, I don't know, I might part-time, tapi I don't know how it will affect my real job. Because my real job is I really want to be in a legal firm. Sebenarnya I nak jadi lecturer. Kalau I jadi lecturer, mungkin I jadi model. I rasa aku lah jadi lecturer. Cuba yang lecturer macam, weh korang ni pergilah buat photoshoot ke apa. Bosan nak belajar je. Saya lecturer. Tapi Cik Sabrina nak jadi lecturer pelajaran apa tu? Law, of course. Oh, law. Yeah. I mean, I love law. Like, betul, I mean, hitam putih is my life. Okay, soalan daripada Muhammad Fazli. Cerita sikit your campus life. I love my campus life. I love everyone there. Mula-mula I takut tau nak masuk ambil law because I takut macam rasa macam boring and serious and like jahat and suka debate. I memang tak suka debate tau. I rasa debate is very like chill lah nak debate. Like relax. Everyone just chill. I suka pidato. I suka benda yang very scripted and ready and macam sembang-sembang is okay, but debating I tak suka. Kenapa nak gaduh-gaduh ni? I don't like it. But then when I go to my faculty, I meet these incredible people. And I'm not the only person tau yang terlibat dengan benda-benda in this fashion industry. Ada my friends, my seniors, my lecturers. Even my lecturers pun very like handsome, cantik-cantik. And diorang pun ada past history being a model lah, being ni semua. So I feel like I have so much fun and everyone there is so nice and orang tak judgmental because in our minds only the judge can judge. Macam tu lah. Betul tu. Betul juga. Cik Sabrina, macam kita orang, okay lah, like semua orang ada idola tersendiri. Jadi seperti Cik Sabrina ni, siapa idola Cik Sabrina sebenarnya? Yang Cik Sabrina macam amazed dengan dia.
to be honest, I don't think it's possible to have one idola sebab no one is that perfect. Kecuali kalau you kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, then probably like he's the most perfect being, of course. But then as a human being, I rasa macam it's impossible to have only one idola. I akan tengok a lot of people. There are girls who are also, I akan tengok orang yang very have the same features as me. Contohnya kalau orang tu tinggi, orang I macam okay, orang tu macam besar sikit, I macam okay, I aspire to be you. But then macam she is not a hijabi, she is not as tan as me contohnya. So I cannot, dari segi saiz badan I boleh tengok dia, dari segi kulit I boleh tengok dia, dari segi strength I tengok dia, dari segi pelajaran I tengok dia. Because I have my seniors yang I macam dah lah cantik, pandai lah tu. And I also have girls yang macam dah lah tan skin, sexy lawa lah tu. So ada girls yang macam dah lah alim tapi alim, baik, sweet macam. So I have, you cannot just follow one person. You need to take all the good and positive thing from each and every person. Take the good things and the bad things you tu tak payah ambil lah. You ambil the good things only, the good values. So I have a lot of idolas. Banyak sangat. Okay, untuk spesifikkan idola Cik Sabrina tu, kalau Cik Sabrina diberi peluang untuk bertukar badan, Cik Sabrina nak jadi seperti siapa tu? Tak ada siapa. Oh, so Cik Sabrina nak cakap Cik Sabrina nak be yourself. Yeah, I like myself. Yeah. I accept Betul. Yeah. We have to confident ourselves. Betul. Kita tak perlu jadi seperti orang lain. Yeah. Okay, soalan daripada Mawar Latisha. How you face negativity in your circle? This question. I used to be so negative kat sekolah menengah dulu, tak tahulah. Kadang-kadang orang kata, Sabrina, you nak habiskan tak I punya burger? I macam akan terasa macam, you ingat I ni penghabis makanan orang ke? You ingat I ni makan banyak sangat ke sampai ni macam tu lah. I terasa sangat, or like when my family member macam pakailah bedak sikit, gelap sangat ke, macam tu lah. So ataupun macam, why you eating so much, or you need, or like kadang-kadang orang yang macam, besar ni you Sabrina, like you're so tall. I terasa sangat dulu. But then bila I fikir balik kan, sebenarnya diorang punya intention tak bad. When someone is small or like shorter than me, when they see me, diorang macam mesmerized. Diorang macam, wow, you're so tall. Sebenarnya that's a compliment and not a bad thing. Dulu I rasa macam that's a bad thing. Saya diorang cakap macam, wait, I'm sorry, I'm so sorry for being tall, I should be small. Padahal it was just me. Everything negative and positive is just in your mind. Macam you selalu kata like, oh I tak suka my thick thighs sebab I nampak gemuk. It's like, girl, no, thick thighs are sexy, stop. Or like, I tak suka rambut I kerinting. Kerinting is cool kot, rambut kerinting. Oh, I tak suka rambut straight. Saya beritahu orang tu tak, rambut straight is I tak ingatlah biology, tapi antara susah nak dapat rambut straight lah. Kalau you kahwin dengan rambut kerinting, of course anak you akan dapat rambut kerinting. So macam lah, always positifkan your things. Macam bila I fikir I'm tan skin, oh dulu I tak suka my tan skin tau, but then people hire me because of my skin right now. Imagine if I was putih, you see I macam dah jadi macam orang biasa, you know. So you try to look at it in a positive way. Itu je lah. Betul. Sebab yelah, macam sekarang ni ramai yang orang kata depressed sebab mungkin cara diorang berfikir, like diorang macam bila diorang fail tu, diorang fikir diorang tak boleh nak berjaya. Then macam Cik Sabrina cakap tadi, kita cuba untuk ubah kita punya mindset to be the to be the best person. Macam kalau otak kita kata kita kena buat. Kalau gagal sekali tu, kita kena teruskan juga sebab kita minat something tu sampai kita achieve apa yang kita nak. Okay, daripada Fatimah Ardi, share sikit style shawl favorite Sabrina. Style, my favorite macam ni, selempang. Dah siap. That is my favorite sebab paling simple, paling jimat masa. Nampak ke? Let me just like, like this. Tapi I tahu lelaki tak suka. Ramai Aku suka perempuan pakai tudung bawal. Ada betul tak?
tak tak semua lelaki tak semua lelaki Oh, yang okay. tak Tak semua, suka okay. perempuan yang pakai bawal. Sebab setengah perempuan bila pakai shawl, bila pakai bawal tu memang nampak cantik. Macam Cik Sabrina pakai apa-apa pun saya rasa memang cantik lah. Tak. Dah. Alright, daripada Dijah Y, how long time do you take wear makeup? 10 minit je. 10 Wait, bagi minit? korang 10 minit tu sekejap ke lama? For me sekejap lah. Tapi selalunya bila dengar daripada kaum lelaki lah, perempuan selalu make up lama. Betul ke? Make up sekejap, How- buat benda lain lama. Like macam mana tu? Buat benda lain tu macam mana? Make up sekejap. I rasa paling susah pakai tudung. Oh my god, I pakai tudung berjam-jam. Macam mana ni? Tak tahu. Tukar style lagi. Tukar tudung. Tudung paling lama. Tapi I selalu kata macam ni tau. Kalau my dad complain, make up sekejap je. Make up like sekejap gila. Tapi tudung paling lama. Kalau my dad macam kata kenapa lambat sangat pakai tudung ni, nak kata Abah, kalau Abah nak anak Abah tutup aurat, Abah boleh tunggu sabar sikit. Bukan saja dengan my dad, semua lelaki. Tunggu, you nak I tutup aurat ke tak? Betul lah. So perempuan yang kat luar sana tu, bolehlah korang ikut cara Cik Sabrina ni lah. Okay, Cik Sabrina, ada tak nasihat ataupun kata-kata semangat untuk viewers kita pada malam ni yang menonton ataupun mana-mana yang ada cita-cita seperti Cik Sabrina? Okay, I know for a fact that some people have family members yang tak support diorang. Macam maybe to your parents, pelajaran is you need to focus in your pelajaran sebab pelajaran je yang dapat duit. Kalau jadi modeling ke, jadi YouTuber ke tak dapat duit. But they're wrong. YouTubers get a lot of money. Influencers get a lot of money. Tapi they don't have health insurance, they don't have duit pencen, yang sentiasa kena work hard. So if you macam zaman dulu lain, zaman sekarang lain. So it's not impossible if you want to be a doctor but also a model. It's not impossible for you to be a lecturer but also a pelakon. You can do both. You can also be a YouTuber and a teacher, no problem. You have both side income. It's not impossible and there's nothing wrong with you doing what you like. Macam I know people who are boys, kalau boys diorang minat photography. So boys akan go to photography but at the same time berpelajaran. That is good. Side income, hobby. Janganlah belajar je. Sumpah bosannya hidup kalau you belajar je. Just do it. And bagi tahu your parents that you minat. And kalau you tak buat benda yang you minat, belajar is like what's the purpose of living if you cannot do what's fun, you know? So make sure, but then you kena remind your parents that Mama, Abah, Ina akan fokus my pelajaran first, of course. Benda-benda ni second, tapi I want to be able to do it. So your parents okay lah. They just want to hear that you are focusing at your work, at your job first. And then baru dekat benda-benda yang macam it's not merepek lah but creative katanya ya. Betul. Betul juga macam okay lah, setengah kan parents macam Cik Sabrina cakap tadi halang dia daripada buat apa yang dia minat. Actually sebenarnya kita sendiri kena cakap dekat orang lah. Parents tak boleh nak halang untuk buat apa, orang kata halang apa yang kita minat. Andai kata kalau kita minat untuk modeling, diorang patutnya cakap lah, ya diorang minat and that. Sebab orang kata, sebab masa akan datang pun bukannya parents diorang yang tanggung diorang punya keluarga, tapi diorang sendiri yang akan tanggung keluarga diorang. Okay, jadi soalan kita daripada Umairah, masa ambil course law, ada tak yang cakap nanti jadi lawyer kena backup orang yang salah? If ada, how you overcome it? Actually in law kita bukan tipu mahkamah kata orang ni tak bunuh orang ni. We don't say that. We will say like you tak boleh, kita akan minta kurang, janganlah sampai bunuh, penjara. We try our best because
no one is, kita ada this quote yang kita macam live by, no one is guilty until proven, everyone is innocent until proven guilty. Yeah. So selagi you tak boleh prove yang, even though it seems as if orang ni murder this person atau bunuh this person, tapi selagi tak ada bukti yang kukuh, you tak boleh bagi hukuman gantung terus. So as kalau contohnya I defense lawyer, I dekat pihak yang macam I jaga orang yang murderer tu, I akan kata taklah kurang. Sebab since tak ada evidence yang kukuh, dia tak kurang. Tapi kalau evidence yang kukuh, tak boleh buat apa lah. Betul. Okay lah, untuk kes macam kes yang Cik Sabina tahu kan about Dai kan, kes Dai tu. Cik Sabina rasa apalah yang macam Cik Sabina nak sampaikan dekat viewers-viewer kita, nasihat untuk that things. Okay, sekarang ni kita tak tahu sama ada, kita tahu kan sama ada betul-betul terjadi ke tak, betul tak? Ada yang support, ada yang deny kan. And mahkamah pun dah, to me I rasa everything happens because it is impossible for a person to simpan tipu. Macamnya like, contohnya I tipu dekat my parents atau tipu dekat kawan yang I tak ada boyfriend. Tapi eventually kalau your parents tanya you pergi mana tadi, dengan siapa, dekat mana, hari tu kenapa mama nampak dengan ni, you will macam eventually terlepas cakap. Because dalam mahkamah, diorang akan tanya cross examination tau, diorang akan tanya soalan sampai you pun bukan you tak tahu what happened, tapi sampai it does not make sense kalau you tipu pun. Macam kalau you bagi tahu cerita pada pukul ni dengan ni, tapi ada no, dia ni dengan saya. So once ada macam clash macam tu, there is something wrong. Lepas tu kena buat more investigation on that. And the court akan bagi hukuman yang setimpal. So kalau court lepaskan, maksudnya orang tu tak bersalah. Tetapi to my opinion, I rasa bila court tu lepaskan, itu adalah what is that thing called? Itu adalah hukuman yang, bukan hukuman, itu adalah order yang betul. Tapi dari segi still kena bayar semua tu, I rasa itu adalah untuk puaskan netizen saja. My opinion. Daripada Kim S. Okay, kita pun yelah betul lah juga, macam tak boleh lah nak judge orang sebab kita tak tahu kan cerita betul dia. Kita tak boleh lah main tuduh. Tak tahu betul. And I memang percaya mahkamah. So kalau mahkamah kata he's innocent, then I kata okay. Yeah, like that. Ada yang tanya, Sabrina ada BF? Tak ada. Ada. Wow. So mana-mana yang nak try tu. Tak ada. Okay, daripada macam mana nak sebut ni, trivia happiness. What to do when you are unsure of what to do after college? Trivia happiness. Just so you know, nobody knows what they're doing in life. Afiq, do you know what you're doing in life right now? No. I don't know what I'm doing. Benda ni ambil law, tiba ambil modern. It's a fact. Itu adalah satu fakta yang nobody knows what they're doing. Everyone is going with the flow. With the pandemic lagi ni, even the government don't know what they're doing. They're just going with the flow. See what happens in the future. So if you're unsure, your feeling towards that is valid because no one is sure. The only person, I nak menceramah agama dia ni, the only being yang sure what will happen is God. So you can hope for the best, but you need to also expect the worst because you'll never know what's going to happen. And it's okay for you to don't know, because I also don't know. Afiq also don't know. We're just going with the flow. Okay, just make sure that you do good things and insyaAllah good things will happen to you back. Amin. Okay, Cik Sabrina, ada yang juga tanya, kat mana selalu beli alat makeup? Nak beli untuk someone lah. Sephora. Yeah, I buy Dengar myself. tu.
So dulu I beli Sephora. dekat Watson. Dulu I beli dekat Watson atau Guardian. Tapi I macam started having my own income. I beli dekat Sephora. And then once I beli dekat Sephora, I tak suka pakai drug product dah. Drug store products dah. Dia orang macam low quality sikit bagi I. So I beli kat Sephora lah. Walaupun mahal tapi worth it. For my face, good. Alright, Cik Sabrina, masa zaman sekolah, Cik Sabrina ambil apa Ambil ni masa form 4 tu ambil Sains. Ambil kimia, fizik, bio tu lah. Dan kenapa nak ambil law Kenapa pindah ke law? Sebab chemistry I teruk. Subjek lain okay. Bio I A kot. Wow. Chemistry I teruk. Macam tak tahu. Tapi it's a combination. I nak jadi dentist. Jadi dentist sebenarnya. But then my chemistry teruk. Tak teruk. I got a C. I said it. It's a C. I'm ashamed but it's okay. I got a C. Tapi subjek lain alhamdulillah okay. Tapi once chemistry tu dia kena either bio dengan chem, physics dengan math. Tapi I bio dengan fizik. Macam what is that? So, you nak ambil course apa? So I pun tak tahu nak ambil course apa. Tapi I memang suka language. So I ambil law. And law is all about literature and English. So I macam in love. So yeah. Itulah macam setengah orang pun daripada sains tiba-tiba tukar kepada ambil seni kan. Macam orang kata jauh orang condemn benda tu. Orang cakap kau dah lah ambil kimia, kau dah lah ambil fizik, kenapa nak tiba-tiba nak ambil seni? No, don't do that. Orang selalu pandang macam you kena ambil sains. Okay, memanglah budak sains budak pandai. I must salute. Orang yang ambil sains tu memang bijak. Tapi sebenarnya budak yang ambil seni, accounting lagi bijak. Why? Sebab diorang punya SPM result mesti cantik. Like my friends ambil my friends ada je yang bukan budak sains, ambil law. Diorang budak accounting. Diorang punya grades lagi tinggi pada SPM dia. So I just took it because of course lah, because of our parents. And also it's good to be exposed lah. To be honest, I feel like when you learn bio, chemistry and physics, in the future, bila you sembang dengan orang, you rasa macam everything makes sense. So, ilmu tu ilmu. Okay, so jangan rasa macam I membazir masa I belajar chemistry, physics dulu. So, I ambil architecture sekarang. No, ilmu is ilmu. It's important. Jangan rasa macam it's a waste of time. It's not. You dah work hard and now you're actually doing something that you like. Learn something that is applicable in your everyday life. That is also very good. So never ever feel like membazir masa, kenapa aku tukar, wah bodohnya. No. Hari tu you tak suka science dan chemistry, matematik semua, you nak sama matematik. No lah, mesti you nak sama benda yang you suka. So that's it lah. Like apa you belajar tu, that is ilmu. Jangan rasa macam you wasted your time. And what you're doing right now is something that you actually like and you're actually good at it. So that's good. Don't ever look down on yourself. That's all. Tinggal tu semua apa yang Cik Sabrina ni sampaikan tadi, dia maksudkan yang kita ni kalau bila kita masa sama SPM kita punya result tak berapa nak elok, so kita janganlah rasa rendah diri. So kita ambil apa yang kita minat. So apa yang kita minat tu insya-Allah one day kita akan capai apa yang kita nak. Okay, Cik Sabrina, masa pun cepat sangat berlalu. Tahu-tahu sikit lagi dah nak habis dah live kita pada malam ni. Sebelum habis, boleh tak saya nak main satu game dengan Cik Sabrina? Okay, game ni dinamakan 5 seconds to answer. So basically saya akan tanya soalan dan Cik Sabrina perlu jawab dalam masa 5 saat je. Boleh? Okay, ready Soalan yang pertama, most website yang Cik Sabrina guna untuk bershopping? Sephora, Lazada, Shopee. Alright. Soalan yang kedua, 3 makanan kegemaran Cik Sabrina? Strawberries, mangga, durian Belanda, spaghetti, lasagna. I Wow. forgot pizza but yeah. Soalan yang ketiga, okay, ni 3 ciri lelaki idaman. Solat, tak isap rokok, family oriented.
Dengar tu para lelaki kat luar sana tu. Okay, soalan yang terakhir. 3 hobi Cik Sabrina buat masa lapang. Cakap seorang-seorang. Melukis. Makan. I see. Wah. Oh, suka makan juga. Dah, obviously. Bagus. Okay, jadi dengan permainan tersebut, maka tamatlah sudah live kita pada malam ini. Jadi saya sekali lagi ingin mengucapkan ribuan terima kasih dekat Cik Sabrina kerana sudi untuk luangkan masa bersama kami dan kongsikan segala ilmu yang bermanfaat. Semoga Cik Sabrina akan terus berjaya di luar sana dan doakan kami juga ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Cik Sabrina. Bye. Thank you. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.